Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Jadi alhamdulillah dalam perbincangan kita yang lepas kita telah tamatkan perbincangan tentang masalah hutang si mati. Sambungan kita di sini iaitulah kematian yang cukup buruk, yaitu hukum orang yang membunuh diri. Nas'alullah as-salamata wal afiyah wa nas'alullah husna al-khatimah. Kita minta kita ni mati dalam keadaan baik, jangan jadi seperti ini. Orang yang mati dalam keadaan bunuh diri. Perbuatan membunuh diri adalah dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan amatlah buruk balasannya di akhirat kelak. Amatlah buruk balasannya di akhirat kelak, kerana perbuatan yang demikian bukanlah perbuatan orang yang beriman. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah, dia tidak akan bunuh diri dia, sebab diri dia itu bukan hak dia, nyawa dia itu bukan hak dia. Allah Ta'ala pinjamkan kepada dia. Dan kalau ia ditimpa kemalangan, ia akan menghadapi ujian yang berat itu dengan sabar dan tabah hati, sambil berserah bulat-bulat kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, yang telah menjanjikan di dalam Al-Quran bahawa tiap-tiap kesusahan akan diiringi dengan kesenangan. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Allah ulang ayat itu, bersama dengan kesusahan itu ada kesenangan. Tapi orang bunuh diri ini maksudnya orang yang tak boleh terima takdir Allah Azza wa Jalla. Dia kata malu aku, susah, maka dia bunuh diri. Asalkan orang itu bersabar dan bertenang, insya-Allah akan hilang jua kesusahan yang dihadapinya. Tidak resah gelisah atau berkeluh kesah, tidak mengutuk nasib atau hilang akal, apalagi berputus asa daripada rahmat Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Perbuatan membunuh diri bukanlah jalan keluar daripada penderitaan yang sedang dihadapi, bukanlah jalan keluar penderitaan yang dihadapi, tapi akan menjerumuskan ke dalam penderitaan yang lebih buruk lagi dan lebih panjang di alam kubur dan seterusnya di akhirat kelak. Inilah satu perkara yang cukup dahsyat. Maka perbincangan ini duduk di hadis yang ke-250. Hadis yang ke-250, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi yakhnuqu nafsahu yakhnuquha fin nar walladhi yat'anuha fin nar, rawahu al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membunuh diri dengan menggantung dan mencekik dirinya sendiri, ia akan diseksa dengan membiarkannya mencekik dirinya dalam neraka. Neraka tu berat dah, tapi tambah lagi dengan cekik tekak sendiri, gantung diri pula dalam azab yang begitu dahsyat. Dan orang yang membunuh diri dengan menikam dirinya, ia akan dibiarkan menikam dirinya di dalam neraka. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Jadi kita tengoklah apa jenis dia buat. Kalau dia jatuh terjun dalam sungai, terjun bangunan, maka dia duduklah dalam terjun begitu. Itu yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam balasan kepada orang-orang yang buat benda yang tidak baik ini. Kemudian pergi pula kepada jelasnya perbuatan membunuh diri dengan apa cara sekalipun dimurkai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan buruk balasannya.
dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana pada zaman Nabi, sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam enggan menyembahyangkan jenazah orang yang membunuh diri. Orang bunuh diri, Nabi kita tak nak salat jenazah dia. Menurut penjelasan ulama rahimahumullah, Nabi kita enggan menyembahyangkan jenazah orang yang demikian sebagai memberi amaran supaya umatnya tidak melakukan perbuatan seperti itu. Jadi orang lain jangan duk cuba-cuba nak buatlah, kerana Nabi tak mau solat ke atas orang ini. Demikian juga halnya dalam beberapa kejadian yang lain. Satu peristiwa yang berlaku dalam satu peperangan. Orang ni hebat. Masa dia berperang tu hebat dia. Sampai sahabat-sahabat bercakap, dia kata, "Ya Rasulullah, orang ni memang hebat ni, kita kena letak di depan dia bahagian peperangan." Nabi kata, "Mu tahu mana dia? Mu tahu mana dia ni ahli syurga? Mu tahu mana dia hebat?" Nabi kata, "Tidak, dia ni ahli neraka." Na'udzubillah. Dalam peperangan. Jadi sahabat-sahabat ni pun nak tengok di manakah tempat jatuh akhirnya sehingga Nabi boleh katakan orang ni bukan ahli syurga. Bila orang pergi tempat dia lepas peperangan, jumpa dia dalam keadaan ramak, maknanya sedang nyawa ikan lah kata orang. Maknanya tak kuat dah, kena pedang. Jadi dia ambilnya pedang dia tu, dia bunuh diri. Dicocoknya di dada dia, maka mati dia. Jadi sahabat ni semuanya kata, "Amanna billahi wa rasulihi." Kamu beriman dengan Allah dengan Rasulnya. Apa yang Nabi sebut sangat benar. Orang ini bukan ahli syurga. Sebab dia tak sabar kerana dia kena senjata tadi, akhirnya dia bunuh diri. Ini satu benda yang cukup dahsyat. Demikian juga halnya dalam beberapa kejadian yang lain, Nabi SAW enggan sembahyangkan jenazah orang yang telah dihukum rejam hingga mati karena dosanya dia melakukan zina, sebagai memberi amaran supaya umatnya tidak melakukannya. Ini tidak bermakna bahawa orang yang mati dalam keadaan fasik tidak boleh disembahyangkan jenazahnya, bahkan dituntut menyembahyangkannya, kerana Nabi SAW menyuruh sahabat-sahabatnya menyembahyangkannya. Cuma para ulama yang lain dalam kitab fiqh mengatakan, orang yang mati kerana hudud, imam muslimin, mana khalifah tak boleh salat jenazah dia. Tapi imam masjid, imam kampung dia, surau dia, pergilah salat. Mana imam tertinggi, khalifah, tak boleh salat. Kerana perbuatan dia tu jenayah yang dibuat, yang dilakukan itu. Bahkan ada kalanya Nabi SAW menyembahyangkan jenazah orang yang telah dihukum rejam. Jadi ada juga Nabi salat. Contohnya dalam peristiwa Ma'iz, seorang sahabat nama dia Ma'iz. Ma'iz ni melakukan zina. Bila dia terjebak dengan zina, orang suruh dia pergi jumpa Nabi, mengaku dia berzina. Jadi Ma'iz pergi, "Ya Rasulullah, tahir ni, bersihkan saya." Nabi kata, "Mu ni gila ke? Mati ni, rejam." Dia kata, "Tak, saya waras." "Kamu mabuk ke?" "Tak, tak minum arak." Mana Nabi nak pastikan pengakuan dia tu bukan dipaksa dan bukan dalam keadaan tak sedar diri. Sebab nak jatuh hukuman mati bukan senang. Maka ketika itu barulah Ma'iz tu direjam. Bila rejam, apa jadi? Sahabat-sahabat yang lalu dekat kubur Ma'iz, mereka mengatakan, "Kesian Ma'iz. Kalau dia bertaubat senyap-senyap, taklah kena rejam. Kawan tu dah mati, cakap apa lagi?" Maka Nabi kita marah. Nabi tanya, "Siapa yang bercakap ni?" Yang kebetulannya Nabi kita pergi ke depan, jumpa dengan bangkai himar, donki. Nabi kata, "Siapa yang cakap tadi?" Sahabat kata, "Saya." "Mu turun daripada kenderaanmu, pergi makan bangkai itu." Ma'iz ni laqad, tengok dalam hadis, "Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-madinati lawasi'athum wa hal wajadta syai'an afdala min an jadat bi nafsiha lillahi tabaraka wa ta'ala." Jadi ada juga
Yang dalam riwayat ini kata sungguhnya perempuan itu. Ada peristiwa lain, Ma'iz itu laki-laki yang telah mengaku berzina dan telah dihukum rejam, telah bertaubat dengan satu taubat yang kalau dibahagikan di antara 70 orang penduduk Madinah yang berdosa seperti dosanya, nescaya taubatnya itu mencukupi mereka untuk membersihkan diri mereka daripada dosa masing-masing. Dan selain itu, adakah engkau dapati sesuatu yang lebih baik daripada sikap perempuan itu menyerahkan diri kepada hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menerima hukuman rejam hingga mati. Jadi dalam peristiwa riwayat ini dia kata peristiwa perempuan. Jadi bila Sayyidina Umar tanya tentang kenapa Nabi solat jenazah dia, maka Nabi jawab dengan hadis ini. Dan hadis yang lain cerita Ma'iz sama juga. Nabi kata dia sudah bertaubat, kalau dibahagikan kepada penduduk Madinah ini masanya cukup dengan taubat dia itu. Jadi dia sudah berada dalam syurga, dalam sungai syurga. Kamu di atas dunia ini sedang bercakap hal dia. Ini yang kita bimbang hari ini. Karena itulah saya duk fikir kitab penawar hati ini sangat penting di zaman hati kita sangat bermasalah. Jadi hadis ini riwayat Imam Ahmad dan lain-lainnya, kata di pengarang kitab ini hadisun sahih. Menurut huraian ulama rahimahumullah, bahawa orang yang mati dalam keadaan fasik, mana fasik ini tak sampai berkat kafir lagi. Fasik ini maknanya perbuatan orang yang tak baik lah. Walau apa dosanya, asalkan dia masih Islam, hendaklah disolatkan jenazahnya. Solat jenazah dia kena berlaku. Kerana orang yang fasik lebih berhajat kepada doa saudara-saudaranya yang beriman berbanding orang-orang yang saleh, berbanding dengan orang yang saleh. Jadi kesimpulannya, orang bunuh diri adalah satu perbuatan dosa besar dan dia masih lagi dalam skup di bawah masyiatillah, di bawah perbuatan dosa besar. Kalau Tuhan ampun, tapi kalau Tuhan azab, maka diazabkan dia. Kita berpindah kepada bab orang mati syahid. Orang mati syahid. Orang yang mati syahid diterangkan dalam hadis yang berikut, hadis 251. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, asy-syuhada'u khamsatun. Al-mat'un wal mabtun wal ghariq wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah. Rawahul Bukhari. Maksudnya orang-orang yang mati syahid ada 5, iaitu orang yang mati kerana penyakit ta'un. Mana ta'un mari landa dia, tak kira lah ta'un orang ke, ta'un burung ke. Sekarang ni orang duk takut ke ta'un burung. Jadi dulu semua H1N1. Yang kedua, orang yang mati kerana penyakit dalam perut, kena kanser, apa-apa sakit. Dan orang yang mati lemas dalam air, dan orang yang mati di bawah bangunan runtuh, dan orang yang gugur syahid dalam peperangan dengan orang-orang kafir untuk membela dan menegakkan agama Islam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hal yang menyebabkan mati syahid tidak terhad kepada 5 perkara yang disebut dalam hadis ini, tetapi banyak lagi yang seperti yang dinyatakan dalam hadis-hadis yang lain. Tanda di antaranya nombor 6, tadi 5 bukan. Yang ke-6-nya perempuan yang mati bersalin. Jadi kalau orang perempuan mati bersalin kerana melahirkan anak, dia mati, maka orang itu boleh pahala syahid. Zaman dulu ramai orang perempuan ni mati waktu bersalin kan. Jadi sekarang ni kurang sikit risiko kerana doktor sudah pandai buka tingkap. Kalau nampak ada risiko sikit, dia buka jalan lain yang boleh mengeluarkan anak itu tidak teruk sangat. Alhamdulillah. Yang ke-6, yang ke-7, orang yang mati terbakar. Mana rumah dia terbakar, nas'alullah salamah, dia mati, maka dia boleh pahala syahid. Yang ke-7, 8, orang yang mati kerana penyakit yang berat seperti barah, kanser dan batuk kering. Batuk kering ini masuk juga dia. Zaman dulu batuk kering ni orang penyakit TB dah. Yang ke-9, orang yang mati kerana mempertahankan agamanya
Yang ke-10, orang yang mati kerana mempertahankan keluarganya. Mari orang nak khianat keluarga dia, maka dia pertahan sampai dia mati. Yang ke-11, orang yang mati kerana mempertahankan harta benda dia. Jadi sekarang ni jangan main, perampok masuk dalam rumah bukan sekali ambil barang, dia pukul sekali dengan tuan-tuan. Tak, tuan dia kena ikat, ada yang kena pukul, ada yang pecah kepala, macam-macam. Jadi orang ni dikira dapat pahala syahid. Yang ke-12, orang yang mati dalam keadaan dagang di negeri orang. Dia mengembara ke negeri orang, kena tawan, mati sana. Maka orang ini juga dikira pahala syahid. Jadi dalam senarai ini ada berapa? 12 kematian yang boleh pahala syahid. Jadi ada orang tanya, boleh tak mati aksiden ni pahala syahid juga? Ada yang mengatakan termasuk dalam yang tadi, yang mati runtuhan tadi. Sebab aksiden pun tersepit juga dalam kereta tu. Wallahu alam, Allah Taala ni maha kaya, dia nak bagi pahala kepada hamba dia, kan? Menurut huraian ulama rahimahumullah, orang-orang yang mati syahid terbagi pada 3 peringkat. Ni kita kena faham lah. Nanti salah faham pula tadi, semua tu senarai 12 orang tu bukan satu level, bukan satu tingkatan. Dia punya ada banyak peringkat. Orang-orang yang mati syahid terbagi pada 3 peringkat. Yang pertama, syahid dunia dan akhirat. Ini yang paling tinggi sekali. Dia panggil syahid dunia dan syahid akhirat. Mana atas dunia pun syahid, dia ada hukum khas untuk dia. Yang kedua, syahid dunia sahaja. Atas dunia ni sudah dikira syahid. Dan yang ketiga, syahid akhirat sahaja. Jadi kita belajar, yang pertama sekali, yang paling tinggi sekali dalam bab syahid ini, iaitulah syahid dunia dan akhirat. Siapa orangnya? Ialah orang Islam yang terbunuh dalam perang sabil fisabilillah. Mana bila kerajaan dia isytihar jihad fisabilillah, maka mereka masuk peperangan dan terbunuh. Dengan fisabilillah dengan orang-orang kafir untuk mempertahankan dan menegakkan agama Allah, yakni agama Islam, sama ada matinya dalam perjuangan itu kerana dia dibunuh oleh orang kafir, atau kerana ia terkena senjata rakan seperjuangannya orang-orang Islam dengan tidak sengaja, ataupun kerana tertikam senjata sendiri. Ini bukan bunuh diri ni. Contohnya, dia dalam peperangan, kita nak lontar orang kafir kan, tiba-tiba sahabat kita lalu, tom, kena kepala dia pecah, mati syahid juga dia, sebab dia dalam medan peperangan. Ataupun dia nak pasang bom, bom tu meletup atas dia sendiri, maka orang itu juga mati syahid. Tapi kalau pergi bunuh diri itu tak sama, berbeza. Sebab dia bukan nak bunuh diri, dia nak bunuh orang lain, tapi bom tu meletup atas dia. Jadi itu kategori yang pertama. Orang yang gugur syahid dalam keadaan yang demikian diberikan keistimewaan di dunia dan keistimewaan di akhirat. Keistimewaan di dunia berbanding dengan mayat-mayat Islam yang lain diterangkan dalam hadis yang ke-252, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi qatla Uhud la tughassiluhum fa inna kulla jurhin aw kulla damin yafuhu miskan yaumal qiyamati wa lam yusalli alaihim, rawahu Ahmad. Maksudnya, Nabi SAW bersabda mengenai orang-orang yang telah gugur syahid dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud ni bila berlaku? Bila? Banyak kali dah ulang ni. Siapa dia boleh angkat tangan? Bila berlaku peperangan Uhud? Ya? Wa hazamal ahzab wahdah. Peperangan Uhud ni berlaku bulan Syawal tahun 3. Tulis nota siap-siap lagi. Bulan Ramadan bulan 2 Badar. Syawal tahun 3 Uhud. Syawal tahun 5 Ahzab. Zulqa'dah tahun 6 Hudaibiyah, perjanjian. Yang ke-7 berlakunya peperangan Khaybar. Jadi yang ke-8 pembukaan kota Mekah. Itu dia panggil nama-nama sejarah-sejarah yang muda. 10 Nabi kita pergi haji. Yang ke-11 ila rafiqil a'la, Nabi kita wafat. Kena ingat ni. Dia kalau boleh ingat sejarah-sejarah Islam ni macam ingat Al-Fatihah. Baru kemah kita ni dah. Kena buat cuti juga baru ingat dah. Kenapa cuti ni? Peperangan Uhud. Ingatlah.
Ni pasal tak cuti ni masalah lah. Dia tak ingat dah. Jadi kita telah dimanjakan dengan cuti-cuti ni. Jadi cuti jadi selalu. Sebab itulah bila nak akikah anak pun tunggu raya Cina. Pasal cuti. Jadi raya Cina lebih diingati daripada peristiwa Nabi dipukul teruk di Uhud dalam peperangan yang cukup menyayatkan hati itu. Baik. Jadi apa Nabi kata? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mandikan mereka. Jadi orang mati syahid dalam peperangan ni jangan mandikan mereka. Kerana tiap-tiap liang luka atau tiap-tiap titisan darah akan meluapkan, mengeluarkan bau yang semerbak harum laksana kasturi pada hari kiamat. Allahu Akbar. Warnanya warna darah tapi baunya kasturi. Dan baginda kata Jabir lagi tidak menyembahyangkan mereka. Maka Nabi tak solat jenazah mereka, tidak dimandi dan tidak dikafankan. Itu kelebihan orang syuhada. Hadis ini sahih diriwayat Imam Ahmad, hadis 253. Wa an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qatl Uhud ana syahidun ala haula wa amara bidafnihim bidimaihim wa lam yusalli alaihim wa lam yughassilhum. Maksudnya daripada Jabir juga bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan mengenai orang-orang yang gugur syahid dalam peperangan Uhud semasa baginda menguruskan pengebumian mereka. Nabi kata apa? Aku adalah saksi bagi orang-orang ini bahawa mereka akan beroleh balasan yang sebaik-baiknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dikebumikan mereka dengan darah mereka, dan baginda sebelum itu tidak menyembahyangkan mereka dan tidak menyuruh memandikan mereka. Rawahu Al-Bukhari. Jadi cerita Jabir ni panjang lagi. Bila berlaku peperangan Uhud? Jawablah, kalau tidak malah cerita dah. Syawal. Baik. Oleh kerana peperangan Uhud ni yang mati syahid 70 orang. 70 orang, ramai ya. Sahabat-sahabat yang masih lagi ada kepenatan, kena pukul teruk. Ada yang luka, ada yang sakit, ada yang penat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beri keizinan kepada siapa? Kepada para sahabat supaya mereka ini dikebumikan bila 2 orang ataupun 3 orang satu lubang kubur. Bumikan. Ramai kongsi. Dulu mana ada cash, gali dengan cangkul, kan? Jadi ya, tengok ni. Maka lepas pada 6 bulan berlakunya peristiwa itu, Jabir radhiyallahu anhu tak puas hati. Ayah dia dikebumikan dengan seorang lagi sahabat. Dia kata, eloknya ayah dia ni duduk satu kubur lah. Maka dia minta izin nak pergi buka kubur ayah dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya nak bongkar kubur ayah saya ni, nak ambil ayah saya letak satu lubang khas. Saya ni macam tak puas hati. Nabi benarkan. Kalau nak kira, tak payah gali dah kubur. Tapi hikmah apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak suruh orang-orang tengok ni ayat Quran yang kita nak baca ni, Ali Imran 169 171 ni, ini ayat yang menunjukkan apa jadi kepada ayah Jabir. Jadi kita baca ayat ni, kita tengok apa peristiwa yang tadi. Jangan ke mana-mana lah. Tunggu dulu. Jadi maka berdasarkan 2 hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain, alim ulama rahimahullah menerangkan haram memandikan mayat orang-orang yang gugur syahid. Bukan sahaja tak boleh mandi, haram kalau mandi. Dalam peperangan dengan orang-orang kafir, sekalipun ia dalam keadaan junub berhadas besar ataupun perempuan yang kedatangan haid, tak payah dimandi, terus pergi. Tujuan tidak dimandikan supaya darahnya yang telah melilih daripada luka-lukanya tidak hilang kesannya. Kerana darahnya itu akan menjadi saksi baginya pada hari akhirat, seperti yang telah diterangkan pada bahagian yang lalu. Dalam pada itu, jika ada benda yang najis pada tubuhnya, makalah dibersihkan. Manakala ada najis, kita buang. Tapi kalau setakat darah, jangan. Haram juga menyembahyangkannya kerana kemuliaannya yang didapati sebagai seorang yang telah gugur syahid sudah mencukupi. Dia ni dalam hadis dalam kitab yang tersebut, yughfaru lisyahid, kan, diampunkan bagi orang mati syahid itu dengan titisan darah yang terawal gugur itu sudah diampunkan dosa dia kecuali hutang. Ingat tak dalam seri lepas
Jangan lupa bab hutang tu. Kita ni bukan lupa ustaz, buat lupa dah. Moga semua duduk dalam hutang belaka. Itu masalah kita dah. Jadi hutang yang ada ni kena bayar. Kerana apa? Kerana orang mati syahid pun tak lepas dengan hutang. Kemuliaan orang-orang yang gugur syahid pada jalan Allah untuk membela agama Islam, selain yang telah diterangkan dalam hadis-hadis yang telah lalu, diterangkan juga dalam Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Farihini ma atahu Allah min fadli yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Surah Ali Imran ayat 169 hingga 171. Maksudnya, dan jangan sekali-kali kamu menyangka orang-orang yang terbunuh mati syahid itu pada jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati, bahkan mereka adalah hidup secara istimewa di sisi Tuhan mereka yang mendapat rezeki, Jadi tak mati dia. Tapi ingatlah, hidup ini dia panggil hidup di alam barzakh, bukan hidup di alam kita. Dan juga mereka bersukacita dengan kurniaan Allah, balasan mati syahid yang telah dilimpahkan kepada mereka. Dan mereka bergembira dengan berita baik mengenai saudara-saudaranya orang-orang Islam yang sedang berjuang, yang masih tinggal di belakang, yang belum mati dan belum sampai kepada mereka, yaitu bahawa tidak ada kebimbangan daripada berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Mereka bergembira dengan balasan nikmat daripada Allah dan limpah kurnianya. Dan ingatlah bahawa Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang beriman. Jadi orang yang mati syahid ni dia panggil jangan kata mati. Cerita Jabir tadi, dia pun dapat keizinan Nabi suruh bongkar balik kubur ayah dia. Maka Jabir pergi buka balik, dia kata kubur ayah aku tadi, mayat ayah dia seperti baru ditanam hari ni juga. Tak berubah, mayat tak berubah. Cuma di telinga dia ada sikit dia. Jadi sikit je ada, di telinga tu ada sikit. Yang lain-lain semuanya selamat sejahtera. Itu tahu baru 6 bulan. Kemudian selepas daripada itu, pada tahun 46, tanda di kita tu, tahun 46 Hijrah, berlaku banjir di kawasan Uhud. Berlaku apa? Banjir. Bila berlaku banjir, terbongkar kubur. Di antara kubur yang terbongkar, kubur Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Keluar kaki dia. Sahabat-sahabat yang masih hidup mengatakan hazihi qadamu Hamzah, ini kaki Hamzah, ini kaki Hamzah, dikenali oleh para sahabat. Maka kubur Hamzah dipindah daripada pinggir air itu dekat masjid sekarang, masjid besar sekarang itu, sebelah tu. Maka dibawa ke tempat yang ada sekarang. Kalau kita pergi sekarang ni ziarah makam syuhada Uhud, Sayyidina Hamzah duduk depan sekali, dekat dengan pintu utama tu. Itu baru dipindahkan tahun 46 Hijrah. Jadi orang mati syahid ni, kita jangan kata mati, mereka itu hidup. Panjang lagi cerita syahid ni. Orang yang mati syahid juga sunat dikafankan dalam pakaiannya yang berlumuran dengan darah. Jika pakaiannya itu singkat, tak cukup kain, maka boleh ditambah dengan kain lain untuk menutup seluruh tubuhnya. Tengok apa yang berlaku dalam perang Uhud. Mayat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni anak orang kaya, bangsawan di Mekah. Bila dia masuk Islam, maka Nabi hantar dia pergi menjadi guru yang terawal ke Madinah. Jadi guru pendakwah ke Madinah. Dalam peperangan Uhud, Mus'ab bin Umair syahid radhiyallahu anhu. Bila nak kapankan dia, tak cukup kain. Tarik kain dia ke tutup kepala, kaki terbuka. Tutup kaki, kepala terbuka. Maka pada ketika itu sahabat-sahabat tutup kepala dengan kain,
dan kaki dia ditudung dengan rumput. Ditudung dengan rumput. Inilah pejuang Islam, mati dia pun tak ada kain nak dikafankan. Jadi kita pun ingat baik-baik, kain yang ada di rumah kita tu nak suruh jadi kain kafan ke nak suruh jadi kain orang? Kain orang ke kain kita? Kalau nak suruh jadi kain kita, yang mana kita tak pakai itu sedekah, baru jadi hak kita. Kalau tidak, jadi hak orang. Lepas kita mati boleh ke orang lain, kan? Inilah hukum yang berhubung dengan syahid dunia dan akhirat yang telah gugur dalam peperangan dengan orang-orang kafir untuk membela agama Islam, meninggikan kalimah Allah. Meninggikan kalimah Allah. Kita pergi kepada kategori yang kedua, dipanggil syahid dunia. Syahid dunia saja. Orang itu ialah orang yang terbunuh dalam peperangan dengan orang-orang kafir, tetapi ia telah merusakkan perjuangan yang mulia itu dengan melakukan sesuatu yang dilarang. Seperti ia berjuang kerana riak semata-mata. Nas'alullah as-salamah. Untuk mencari nama. Ini yang kita bimbang hari ini. Patut sangatlah kita mencari penawar pada hati kita ni. Kita bimbang, takut kita ni pergi berdakwah, pergi ceramah, masuk radio, masuk TV, masuk khabar kerana nak mencari glamour, nak mencari kemasyhuran, tapi bukan kerana Allah Azza wa Jalla, maka dibimbangi jadi seperti ini. Orang ni syahid, mati dia, tapi kerana niat dia tidak ikhlas, atau kerana dia terbunuh semasa melarikan diri, dia lari, dia panggil az-zahf minal ma'rakah, lari daripada peperangan, atau kerana dia mengambil harta rampasan perang yang belum dibahagikan dan sebagainya. Mana harta rampasan perang dia ambil, tak boleh ambil dia, sebab benda tu haram, dia kena bagi dulu baru boleh ambil, jadi dia ambil dah, maka orang tu berdosa. Dalilnya hadis 254, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ar-rajulu yuqatilu lil maghnam war-rajulu yuqatilu liz-zikri war-rajulu yuqatilu liyura makanah faman fi sabilillah qala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Maksudnya daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, katanya seorang lelaki datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni datang lalu meminta penjelasan, katanya, wahai Rasulullah, di antara orang-orang Islam yang berjuang dalam peperangan dengan orang kafir, ada yang berjuang kerana hendak mendapat harta rampasan perang. Dia gitu kerana nak cari ghanimah. Ada pula yang berjuang kerana nak mencari nama, nak suruh orang kata dia ni berani. Kedai bear dia tu, tempat perang ada selalu, maknanya orang hero dia. Dan ada juga yang berjuang supaya dapat dilihat kedudukannya sebagai seorang pahlawan. Maka siapakah di antara orang-orang itu yang berjuang pada jalan Allah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berjuang supaya kalimah Allah, agama Allah, Islamlah saja yang tetap tinggi selama-lamanya, maka dialah yang berjuang pada jalan Allah. Jadi man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Jadi ini dipanggil, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah buat satu skill, siapa dia berjuang kerana Allah, itu yang dia diterima. Yang lain-lain itu boleh nama je. Hadis riwayat oleh Imam Al-Bukhari. Dan dijelaskan lagi dalam hadis berikut, hadis 255, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun faqal ya Rasulullah ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra waz zikra ma lahu. Ini kena baca gini, qala la syai'a lah, fa'adaha thalathan kullu dhalika yaqul la syai'a lah. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuhu, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Maksudnya, seorang lelaki datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, katanya, wahai Rasulullah, bagaimana hukumnya seorang pergi berperang menentang orang kafir dengan tujuan mendapat pahala dan juga mendapat nama untuk dipuji? Apa yang didapati oleh orang itu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia tidak mendapat apa-apa. Orang ini tak dapat apa-apa, kosong. Orang yang bertanya itu mengulangi pertanyaan sebanyak 3 kali. Tanya lagi, dan semua pertanyaan itu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia tidak mendapat apa-apa.
Tak boleh nak apa-apa, kosong. Kemudian Rasulullah sallallahu menjelaskan sabdanya, sesungguhnya Allah tidak menerima daripada amal kebajikan melainkan yang dikerjakan dengan ikhlas untuknya dan ditujukan kepadanya semata-mata. Ditujukan kepadanya semata-mata. Hadis dalam Abu Daud dan An-Nasa'i. Kategori yang ketiga dia panggil syahid akhirat saja. Syahid akhirat. Siapa dia orang ni? Iaitu orang-orang yang telah diterangkan pada bahagian yang lalu, seperti orang yang mati kerana penyakit berat, kena kanser, apa saja kanser lah, atau kerana kemalangan. Ni kita sebut tadi kan, mati lemas, mati terbakar, mati di bawah runtuhan, mati aksiden dan sebagainya, atau mati bersalin, beranak dan sebagainya. Maka orang-orang itu dikira mati syahid, iaitulah syahid akhirat sahaja. Tetapi mayatnya dimandi dan disembahyangkan seperti orang mati biasa. Tak boleh lah, pahala dia dapat, tapi dia tak dapat kelebihan yang tersendiri kepada syuhada dunia dan akhirat itu. Mana orang lain tu orang mati kerana berperang. Orang nak pergi perang mati ni pun bukan sebarang orang berani. Nah, kita ni kalau sikit-sikit kata mati tu tak pergi dah. Ini mati, nak pergi mati. Kalau dia dapat kelebihan begitu tinggi, munasabah dengan dia. Ini isu yang berlaku dalam dunia hari ini. Masalah mayat-mayat bercampur di antara Islam dengan kafir. Contohnya berlaku kes jatuh kapal terbang, kita bercampur habis. Aksiden kereta api, beratus-ratus orang mati, campur habis mayat. Macam mana nak buat? Kalau kena tak apalah, boleh bawa. Ini bercampur ni tak kena. Jadi menurut huraian ulama rahimahumullah, jika bercampur mayat-mayat Islam dengan kafir, macam kes baru ni kan berlaku kapal terbang MS-17, mayat-mayat tu campur kan, boleh ambil. Atau mayat yang tiada syahid dengan syahid, campur. Oh ni mati syahid, ia ni pergi entah apa situ, dan tidak dapat membezakan mereka, maka mereka semuanya dah dimandi, dikafan dan disembahyangkan, kerana tiada diyakinkan mengerjakan yang wajib melainkan dengan yang demikian. Jadi hak wajibnya kita solat kepada orang mati, orang Islam. Tapi orang bukan Islam tu macam mana? Kita bukan nak solat dengan dia, tapi tak tahu siapa dia. Maka dikumpul semua sekali dan disolatkan dengan cara yang tersendiri. Apa cara dia? Tengok ni. Cara menyembahyangkan mereka ada dua cara, atau dua kaifiat. Dua cara. Yang pertama, sembahyang mereka, dan inilah yang afdalnya, cara yang terbaiknya, disembahyangkan mereka dengan sekaligus, campur semua dengan niat solat untuk mayat orang Islam. Kita niat untuk orang Islam je. Yang bukan Islam di sini tak terkena dengan doa kita. Atau mayat yang bukan syahid di antara mereka. Jadi kita niat aku solat di atas mayat yang mati biasa, tak syahid. Yang syahid itu tak solat, kerana tidak ada, Nabi kita larang tadi. Dan hendaklah membaca doa pada doanya selepas takbir yang ketiga, Allahumma ghfir lil muslimin minhum. Ya Allah, ampunilah dosa mayat orang Islam di antara mereka. Bukan Islam tak boleh doa. Nabi kita larang daripada doa kepada orang yang bukan Islam. Doa untuk pengampunan, doa untuk kebaikan tak apa. Contohnya kita ada dalam keluarga kita ni orang bukan Islam, boleh tak boleh kita doa ke mereka? Boleh. Allahumma hdi, ya Allah berilah hidayah kepada ni orang ni. Kawan kita di pejabat ada tak yang bukan Islam? Doa je, jumpa dengan dia salam, ya Allah hidayahlah kepada sahabat aku ni. Kalau takut dia marah, jangan doa kuat-kuat. Dia kata apa lah you ni, sibuk-sibuk dengan saya tak? Jadi akhirnya dia tak nak salam dengan kita pula. Itu dia. Kita doakan, ya Allah, setiap kali kita tengok dia, ya Allah berilah hidayah kepada dia. Mungkin satu masa yang kita berdoa tu, hati kita ikhlas, pintu langit terbuka, Allah Ta'ala beri hidayah dengan sebab doa kita, dengan sebab kita duduk duduk ajak dia tu, boleh jadi dia terima. Besar tak besar pahala? Alhamdulillah, sangat besar pahala kita dapat menyelamatkan seorang daripada neraka. Ya. Tak, kita contohnya kalau macam hari-hari apa tak,
Kita kata bolehlah Allah Ta'ala beri kebaikan kepada dia, tidak jadi masalah. Tapi keampunan tidak boleh. Tidak, keampunan tak boleh. Kalau macam contoh dia sakit, kita kata ya Allah sembuhkanlah penyakit dia ni, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Nah, kalau kita suruh mati sekarang, dia belum dapat hidayah lagi, rugi. Kita suruh panjangkan umur dia untuk dapat hidayah. Nah, hidayah itu kuasa Allah, bukan kuasa kita. Kita ni kalau kita kuasa beri hidayah pada orang, ramai dah orang jadi Islam kerana kita. Betul tak? Ni taklah boleh ajak makan gitu je, tapi nak ajak masuk Islam tak dapat. Jadi cara yang pertama kita niat doakan kepada orang yang Islam tadi. Yang kedua, kaifiat yang kedua disembahyangkan tiap-tiap seorang. Oh, payah ni. Kumpul senang, kumpul semua sekali, Allahu Akbar. Cara yang kedua iaitulah disembahyangkan tiap-tiap seorang, lepas seorang-seorang. Kalau mati 200 orang, pagi sampai gelap lah Pak Imam. Nah, dengan niat menyembahyangkan jika dia orang Islam atau bukan syahid, dan hendak membaca doa pada doanya Allahumma ighfir lahu in kana musliman. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa mayat ini jika dia orang Islam. Jadi payah ni duk main jika ini. Jadi kita yang senangnya kita package lah, package, ambil semua sekali doa untuk orang Islam. Yang pertama tadi lebih baik. Tamaklah kita masalah mayat bercampur di antara Islam dengan bukan Islam. Kita berpindah pula kepada anggota mayat yang terpisah daripada badannya. Macam nak buat ni? Jika terdapat sebahagian walau yang sekecil-kecilnya daripada anggota orang-orang Islam yang diketahui matinya, jumpa serpihan, boleh kau guna serpihan? Banyak orang ni jatuh ke apa tu, maka kita jumpa tangan, jumpa telinga dia ya. Jumpa kaki, jadi ambil bakar ya dia panggil. Yang tinggal lagi mayat-mayat itu apa nak buat? Jika terdapat sebahagian walau sekecil-kecilnya daripada anggota orang-orang Islam yang diketahui matinya, maka wajib disembahyangkan sesudah dimandikan dengan niat menyembahyangkan seluruh tubuhnya. Dan wajib dibungkus dengan kain kemudian ditanamkan. Ingat ni, ini berbeza dengan orang potong kaki. Kerana ada orang kita ni, kita minta selamat dengan Allah Azza wa Jalla, orang yang kecil manis, tidak potong kaki. Ada potong kaki, ada potong sampai ke paha. Jadi hak ni tak payah semayang. Jangan pula dia tahu, tuan-tuan jemput ke rumah saya, solat kaki saya. Tak payah, tidak perlulah gitu. Sebab nyawanya belum habis. Kita nak solat ni bila nyawanya sudah tidak ada, barulah orang panggil solat jenazah. Itu solat kaki, tak ada dalam bab solat kaki. Jadi orang yang nas'alullah as-salamah. Jadi kalau macam ni apa terjadi? Orang macam ni kita ambil je kaki dia tu, kalau nak bungkul-bungkulah, letak dalam bekas, pergilah tanam di mana-mana, eloknya tanam di kubur lah, kubur orang Islam. Sebab kalau banyak dia kebesar, kalau besar ni ujung jari je, tak payah lah. Tanam kat mana-mana je lah. Yang pentingnya tidak dimakan oleh haiwan-haiwan yang menghinakan orang itu. Jelas berbeza di antara memang anggota tu mayat, orang mati, dengan anggota yang dipotong masa hidup. Itu tak ada salah. Kita berpindah kepada hukum orang yang mati semasa berihram mengerjakan haji. Ini orang mati dalam keadaan dia berihram. Hukum orang yang mati semasa berihram mengerjakan haji, ada hukumnya yang khas mengenai perkara mengkafankannya. Orang dalam ihram ni kena solat, tapi cara kafan dia lain. Ini diterangkan dalam hadis yang berikut, hadis 256. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, bainama rajulun waqifun bi Arafah iz waqa'a an rahilatihi fawaqasathu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tuhannituhu wala tukhammiru wajhahu wa ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, dalam masa seorang laki-laki sedang wukuf di Arafah. Orang ni sedang wukuf di Arafah. Biasa orang wukuf di Arafah ni pakai ihram ke tak? Pakai ihram. Orang dalam ihram ada pantang larang dia kan? Laki-laki tak boleh tutup kepala, perempuan tak boleh tutup muka.
Tiba-tiba ia terjatuh daripada unta kenderaannya lalu mati tercedera. Subhanallah, mati dia. Setelah diberitahu perihalnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga sedang mengerjakan haji pada tahun itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai si mati itu, mandikanlah dia dengan air dan serbuk daun bidara, dan kafankanlah dia dalam kedua-dua kain ihramnya, dan jangan kamu taburkan serbuk hanut. Hanut itu wangian. Ni dia panggil wangi. Tengok dia punya 190 nota tu. Hanut ialah pacai. Iaitulah serbuk campuran daripada benda-benda yang harum yang ditaruhkan kepada mayat semasa dikafankan. Kalau kita hari ni serbuk apa orang letak? Nak suruh wangi mayat. Hanut bahasa Arab. Jadi Nabi kata la tuhannitu, jangan letak wangian lah, senang. Jangan letak wangian di badannya, dan jangan kamu menutup mukanya dan kepalanya. Lish? Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya, kerana ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan berihram serta bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Sambung. Seronok dah. Ingat doa tabah pergi haji. Kau tak ingat? Jadi orang ni insya-Allah taala zahirnya sudah sangat husnul khatimah. Dalam ihram, tengah sedang buat kerja haji, masya-Allah. Nabi kata jangan tutup muka dia kerana dia berihram. Kita tengok di Mekah tu. Di Mekah, kalau tengok mayat mari buka muka terbuka tu, itu orang mati dalam ihram. Hari ni pun dia tak tutup. Ana waktu belajar dulu sempat tolong 15 orang Malaysia yang mati terbalik bas, coaster, bas mini bas. Tengah jalan Madinah Mekah terbalik. Semua pakai ihram belaka. Jadi kita jumpa keluarga dia, saya kata insya-Allah yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Tak usah sedihlah. Allah pilih mereka ni mati terbaik. Bulan Ramadan, bulan puasa, tengah puasa, pakai ihram, masya-Allah, dalam perjalanan menuju ke Baitullahil Haram. Jadi ada 3 benda yang cukup. Okeylah, mati itu sedihlah, tapi kematian mereka itu kita boleh rasa husnul khatimahnya di situ insya-Allah. Jadi orang ni jelasnya orang-orang yang mati semasa berihram mengerjakan haji atau umrah hendaklah dikekalkan keadaannya sebagai seorang yang berihram dalam masa menguruskan jenazahnya. Mengurus jenazahnya jangan duduk pelik-pelik, jaga dia itu seperti orang pakai ihram, dan hendaklah dijauhi daripadanya sebarang perkara yang diharamkan kepada orang yang berihram. Tak boleh tutup kepala, tak boleh pakai wangian, yakni selain daripada ia dikafankan dalam pakaian ihramnya, janganlah menutup kepala jika ia lelaki, dan jangan menutup muka jika ia perempuan. Jadi orang perempuan kena tutup kepala. Dia boleh ihram perempuan di muka, ihram lelaki di kepala. Ingatlah, jadi orang lelaki dia tak boleh tutup kepala, tak boleh pakai kopiah, pakai serban, semuanya tak boleh. Jadi orang perempuan dia tak boleh tutup muka. Tamaklah kita orang mati dalam keadaan ihram. Yang terakhir, mati yang terakhir, iaitulah sembahyang mayat gaib. Macam mana kita nak salat jenazah secara gaib? Macam mana kita nak buatnya? Sembahyang mayat yang gaib, sah menyembahyangkan mayat yang gaib yang mati di negeri lain sekalipun negeri itu berhampiran. Maknanya kita tak dapat nak pergi salat jenazah ya. Dalilnya ialah hadis yang berikut. Hadis 257, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najashi fil yaumil ladzi mata fihi wa kharaja bihim ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara alaihi arba'a. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada orang ramai tentang kematian Najasyi
Siapa dia Najasyi ni? Raja negeri Habasyah, Ethiopia. Dia ni, raja dia ni sangat baik. Asalnya orang Nasara, Kristian. Maka bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengar ada seorang raja yang baik, la yuzlamu indahu ahad, tidak dizalimi seorang pun di sisinya, maka sahabat-sahabat Nabi di Mekah ini yang kena azab, yang kena seksa, yang kena khianat ke Abu Jahal, segala papa Abu ni, maka Nabi kita izinkan mereka berhijrah ke mana? Ke Al-Habasyah. Ini Habasyah. Jadi salah seorang daripada wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam delegasi itu iaitulah Ja'far bin Abi Talib. Bila Najasyi panggil, apa yang nak diajar oleh Nabi kamu? Maka Ja'far baca ayat Quran. Najasyi menangis pada ketika itu. Maka bila Najasyi mati, tengok, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan kematian Najasyi fil yaumil ladzi mata fi, pada harinya dia mati. Maknanya kalau zaman kita hari ni ada dengan alat-alat perhubungan moden ni, ada dengan handphone ni, ada WhatsApp, ada internet, bolehlah kalau kita buat yang sama pun. Tapi zaman Nabi ada internet ke tidak? Siapa kata tak ada? Cuma jangan tanya saja syarikat apa dak, U-Mobile ke Selcom ke apa benda, tak adalah. Yang Nabi kita punyanya internet dianya melalui Jibril alaihissalam, online. Hei, Habasyah jauh, Ethiopia ni bukannya dekat. Tapi Nabi boleh iklan yaumal ladzi fil yaumil ladzi mati, pada hari dia mati, hari itu juga Nabi iklan mata akhukum, mati saudara kamu Najasyi. Najasyi ni nama gelaran kepada raja Habasyah. Nama dia Ashumah. Tulis nama dia. Dengan sad, Ashumah. Dia ada raja, macam raja kita lah, yang di Pertua Agung kita ni berapa nama ada, masih ada nama kan? Ikut jawatan. Jadi Najasyi itu nama raja. Macam Kaisar, raja apa dia? Parsi. Rom, raja Kisra, Parsi. Itu nama-nama raja. Jadi raja Habasyah An-Najasyi. Nabi kita boleh iklan pada hari yang sama. Zaman dulu sudah ada internet. Hak berlaku pada Nabi ni sallallahu alaihi wasallam itu mukjizat. Maknanya akan berlaku pada umat dia benda peristiwa yang sama. Hari ini sudah berlaku tak? Sudah berlaku. Orang mati tak sempat lagi, sama keluar nyawa dengan malaikat maut. Baik, malaikat maut nyabut nyawa, kita pun tahu dah kawan itu sudah mati. Yang tak mati pun mati juga. Mazhab baru kita ni, mazhab Wasafi ni, dia boleh mematikan orang dan boleh menghidupkan orang. Betul tak? Oh, dia ni sudah kahwin rupanya, padahal gambar orang lain. Dia pergi tepek kat situ. Benar? Baik. Apa jadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi bersama-sama mereka ke tempat salat. Dia panggil, di Madinah tu ada dua tempat salat di luar masjid. Satu dipanggil Musalla Al-Eid. Kat mana Musalla Al-Eid? Sekarang ni kalau pergi Madinah, di Masjid Al-Ghamamah. Biasa tak? Kau tak ingat? Agi daftar banget kita pergi umrah, biar saya tunjuk mana tempat. Masjid Ghamamah tu, itu dipanggil Masjid Musalla, tempat solat air raya. Nabi kita solat raya di mana? Di Padang. Jadi eloknya kita solat raya tu di Padang. Malaysia ni kita kena buat sekali dah. Tahun ni kita solat air raya di Dataran Merdeka. Baru kemah. Ni hidup belagak je situ. Semaya dak, kita kena buat sekali. Kau tak muat di Dataran Merdeka, Bukit Jalil. Jadi lagi besar kan. Jadi kita buat. Itu Nabi kita dia solat sunat air raya di mana? Di Padang. Dan satu lagi dipanggil Musallal Janazah. Tempat solat jenazahnya di tepi pintu masjid Nabi tu, kan ditulis Babul Janazah. Sebelah pintu bakik tu. Ingat ada, ingat ni? Main hanggut tak hanggut ni? Anggut tak anggut? Maknanya macam ingat macam tak ingat. Kena pergi. Dekat sebelah kiri masjid. Pergilah pagi-pagi. Waktu polis tak ramai tu kita pergi tengok, ditulis Babul Nisa, Babul Jibril. Ini Babul Baqi'. Jadi situ tempat Musalla Al-Janazah. Bila bagi jenazah dia orang letak situ, maka Nabi kita keluar ke situ dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lalu menjadi imam bagi para jemaah yang berdiri bersaf-saf di belakangnya. Jadi sepatutnya kita solat jenazah ni sama juga dengan solat lain. Tak payahlah lagi tengok di
di muka surat 193 tu, nota 193, yakni di padang tempat mengerjakan sembahyang 2 hari raya dengan tujuan supaya penduduk berdatang beramai-ramai untuk solat jenazah gaib. Jadi ada tempat musalla tu ada 2 lah. Mana musalla, sama ada musalla jenazah di sebelah kiri, musalla al-Eid di sebelah kanan. Jadi Nabi kita pergi ke musalla. Ada musalla juga sini. Maka Nabi kita menyembahyangkan, seterusnya baginda sallallahu menyembahyangkan si mati yang gaib itu dengan 4 takbir. Jadi boleh kita solat dia macam biasa juga. Macam solat jenazah yang ada di depan. Jangan ada rokok sujud. Baru ni satu berlaku kes. Solat gaib, rokok, sujud. Jadi kata dia jemaah ni, semayang apa di imam? Dia pun pening kepala. Semayang hadiah. Semayang jenazah jadi dia tak tahu macam mana. Dia blur balik, jadi tak boleh nak buat. Akhir sekali rokok dengan sujud. Hadis ini selain daripada menyatakan hukum sembahyang mayat yang gaib, menerangkan lagi satu mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu baginda telah mengetahui kematian raja negeri Habasyah pada hari kematiannya. Sedang negeri Habasyah jauh letaknya daripada Madinah, itu daripada mukjizat. Maka Jibril datang beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut huraian ulama rahimahumullah, jika si mati yang gaib itu diketahui namanya, maka adalah menyatakan namanya semasa niat. Kalaupun tidak diketahui, memadai dengan berniat sembahyang mayat gaib secara umum. Mudah ya. Saja aku sembahyang jenazah gaib. Ataupun kalau kita makmum lagi senang. Saja aku sembahyang jenazah imam tu. Imam ikut imam. Jadi imam solat siapa? Imam lah, kena biasa imam dia tahu kan nama orang ni. Lafaz niat mengenai sembahyang lelaki yang gaib dan dia diketahui namanya seperti berikut: usalli ala mayyiti fulan al-ghaib. Al-ghaib jangan fulan al-ghaib. Fulan jangan sebutlah. Usalli ala Muhammad al-ghaib. Arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Sepanjang ni masuk tak masuk dalam takbir? Berapa kali akad takbir tu nak install tu dah. Cukup dah kalau kita niat sembahyang gaib. Niat hati kita saja aku sembahyang jenazah Muhammad yang gaib tu. Cukup. Alhamdulillah, itu senang, ringkas. Sahaja aku sembahyang mayat si Muhammad. Kalau nama Muhammad orang tu yang gaib. 4 takbir fardu kifayah mengikut imam Quran Taala. Jadi cukup dengan kita niat. Kita sudah belajar dalam kitab Muniatul Musalli dulu, niatnya qasak, ta'arud, ta'ayun. Maknanya aku sembahyang fardu zuhur, cukup dah. Sama juga ni pun. Saja aku solat jenazah gaib. Memadai dah. Kan panjang-panjang semua kan tak masuk dalam takbir pula, ada ulang 4 kali 5 kali tak lepas. Tak masuk dia terpanjang. Jika mayat gaib itu perempuan yang diketahui namanya, maka lafaznya seperti ini: usalli alal mayyitati fulanatil ghaibati arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Jadi saja aku solat atas mayat, contohnya nama Fatimah lah, Fatimah yang gaib, cukup memadai dah tu, sudah jadi jenazah dah, solat jenazah gaib. Sebaliknya, jika mayat yang gaib itu sama laki-laki atau perempuan tidak diketahui namanya, maka memadai berniat sembahyang mayat yang gaib secara umum. Lafaz niatnya usalli ala man mata minal muslimin. Saja aku sembahyang mayat di kalangan orang-orang Islam yang mati ni. Tapi biasanya kita nak salat jenazah ni kita kena ingat siapa dia. Maka hukum salat jenazah gaib ni bukan kepada semua orang sebagaimana disebut oleh para ulama. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam salat jenazah kepada apa? Kepada Najasyi, seorang yang begitu hebat, raja yang telah memberi perlindungan kepada umat Islam. Jadi Najasyi. Jadi kita pun jangan semua orang mati juga kita pakai solat juga. Ada yang mengatakan solat jenazah ini khas kepada orang yang tidak disembahyangkan di negeri dia. Mana kalau kita, contohnya kita duduk sini, keluarga mati di kampung, di masjid kita, di orang kampung solat tu solatnya. Dah siap dah solat kan. Satu kampung dah pergi. Siap dengan pelajar-pelajar pondok lagi dibawa. Maka kita mengatakan itu tidak perlu lagi kita solat jenazah, cukuplah dengan kita berdoa kepada mereka. Jadi adalah perbincangan ulama di sini, ada yang mengatakan boleh, kerana jauh kita nak pergi tak sampai, boleh kita solat jenazah kepada dia. Jadi kita ambillah cara yang sederhana, iaitu kalau dia tidak lagi, mayat dia tidak lagi disolat di tempat dia, maka kita mengatakan kita akan solat di situ. Kalau dia sudah disolatkan, maka cukuplah dengan solat mereka dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla.
Jadi kita berhenti seketika, rehat sekejap, kemudian kita akan sambung lagi kepada bab yang terakhir dalam masalah ini, insya-Allah. Ada soalan tak sebelum kita pergi ke bab yang terakhir dah? Tafadhal. Ya, salam. Aha. Kalau dikaitkan dengan yang bom bunuh diri, Oh, nak kait dengan bom bunuh diri. Ini memang masalah yang agak khilaf besar di kalangan ulama semasa. Ada setengah ulama mengatakan bom bunuh diri itu dikira satu perbuatan yang tidak baik karena mati. Ada sebagian ulama di tempat yang berlaku, contohnya ulama di Palestin, mereka mengatakan itu satu keperluan kepada jihad mereka. Jadi Syekh guru-guru kami di Masjid Nabawi ada yang mengatakan biarlah isu amaliatul istishhad, amaliyah dipanggil bom berani mati ini, kita serahlah kepada ulama-ulama di negeri tersebut yang menentukan apakah mereka itu syahid ataupun mereka termasuk dalam bunuh diri. Jadi kalau tempat kita sini saat mana tidak bolehlah kita buat demikian, kerana kita nak pergi bom tu biar ada kekuatan. Ini kita mati seorang, tapi orang Yahudi mati 2-3 orang, ataupun tak mati-mati pun orang tu, tak kena sasaran. Jadi benda tu dia panggil benda tahmin. Jadi tidak elok untuk kita lakukan. Nah, jadi khilaf lah. Ada yang katakan kita balik kepada ulama di Syam, dia kata boleh. Ulama di negeri lain kata tak boleh, itu termasuk dalam bunuh diri. Jadi kita nak kata orang ni bunuh diri pun suka juga bagi kita, sebab dia buat tu dengan apa yang dia nak buat. Soalan ni, ada soalan sini, bagaimana harus dilakukan kepada sebagai anggota, contoh kaki yang dipotong kerana penyakit? Sudah terjawab tadi kan, kau kena jawab pula soalan. Jadi kalau potong kaki kerana kencing manis, maka itu kita kata apa tadi? Itu sudah dikira apa? Kira tuannya masih hidup, maka anggotanya tidak disolatkan. Pergilah tanam, simpan apa ni, letak tempat yang tidak dihinakan oleh orang. Ya. Jangan pula pergi letak atas sampah dimakan oleh anjing, itu tak baguslah. Ada lagi soalan? Silakan. Ya. Ya. Mayat yang bercampur. Isu mayat bercampur tadi. Tak, ini dalam masalah ni masalah ijtihad para fuqaha, ulama fiqh. Mereka mengatakan berdasar pada kaedah ma la yatimul wajib illa bihi. Mana kita nak menyelesaikan yang wajib tak dapat kecuali kita kumpul semua mayat, kita solat. Itu baik kaedah, dalam kaedah itu kita kumpul semua mayat, kemudian kita solat atas jenazah yang ada tu dengan kita niat solat untuk orang Islam. Niat solat untuk orang Islam. Ya. Bila? Yang pertama tadi seperti yang saya sebut, solat gaib itu sekiranya orang tu dikebumikan dan tanpa disolat di tempat dia, itu memang semua ulama mengatakan kena solat. Yang kedua, sekiranya orang ini termasuk dia panggil wujaha al-insan, orang yang punya kedudukan yang baik seperti ulama-ulama besar, pejuang-pejuang yang hebat, jadi bolehlah kita solat untuk mereka. Jadi bukan semua orang solat, tapi ada sebahagian ahli fiqh yang macam dalam kitab kita ni, semua orang boleh, yang pentingnya kita tak solat lagi atas dia. Macam keluarga mati di kampung pun boleh juga kita solat kalau kita duduk di sini. Nah, tapi eloknya tidak diperluaskanlah solat itu mengikut keadaan yang disebut tadi. Nah. Ya, silakan. Ini ada lagi soalan ni. Ya, silakan. Ya. Masalah janin yang gugur ni kita kena solat iaitu apabila sudah cukup sifat.
sudah bersifat dengan sifat manusia, barulah disolatkan. Ada yang mengatakan kalau dia keluar hidup ataupun sudah bersifat bawah bulan gitu, barulah dia di kafan dan disolatkan. Yang lain-lain itu tidaklah, kita tanam gitu saja. Soalannya Najasyi, ya, An-Najasyi ini telah masuk Islam karena telah Nabi kita solat ke atas dia, dan dia tak sempat jumpa Nabi, karena itu dia tak jadi sahabat Nabi walaupun dia hidup di zaman Nabi. Tak ada rezeki dia jumpa Nabi, tapi dia jumpa dengan sahabat Nabi yang pergi ke Habasyah. Di antaranya dialog dia dengan Ja'far. Menarik tuan-tuan dan juga para jemaah, boleh tengok dalam dialog di antara Najasyi dengan Ja'far bin Abi Talib di dalam peristiwa tersebut. Sangat menarik. Soalan yang terakhir, sila. Alik ni. Tak ada dah. Alhamdulillah. Jadi tak ada. Kita, siapa nak minum air, minum dulu. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mastika Hadis jilid yang kedua, dan alhamdulillah inilah merupakan siri yang terakhir perbincangan kita di sini, iaitulah hukum ziarah kubur. Hukum ziarah kubur. Ziarah kubur adalah suatu amalan yang disunatkan oleh syarak. Tak ada siapa kata ziarah kubur ni tak boleh kecuali di peringkat awal Islam. Tengok dalam hadis 258 di bawah tu. Kerana ziarah kubur itu mengingatkan orang yang hidup terhadap soal mati dan hari akhirat. Ziarah kubur ni untuk apa? Untuk kita nak ingatkan kepada kematian. Kita nak ingat kepada mati. Dan membawa rahmat kepada orang-orang yang mati dengan doa dan istighfar. Jadi kita pergi kubur ni ada dua sebab. Sebab yang pertama, kita nak pergi doakan kepada orang mati. Yang kedua, kerana kita nak mengambil iktibar dan pengajaran bahawa kita juga akan mati. Jadi bila kita tahu kita akan mati, apa yang kita nak buat? Buatlah persiapan untuk jadi mayat, untuk jadi jenazah. Kau tak buat persiapan kita? Buat ada persiapan? Tak lagi? Kena buat. Ini diterangkan dalam hadis-hadis yang berikut. Hadis 258 An Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha, rawahu Muslim. Artinya daripada Buraidah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu, mana peringkat awal Islam dulu, saya melarang kamu daripada menziarahi kubur. Dulu aku tak benar kamu ziarah kubur. Maka sekarang ziarahilah kubur kerana ada baiknya. Jadi ziarah kubur, Nabi kita suruh ziarah kubur, kerana apa? Kerana ada kebaikannya.
Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan tambahan pada akhirnya, fa innaha tuzakkirul akhirah. Fa innaha tuzakkirul akhirah. Kalau kita belajar ilmu hadis ni, dia panggil illah. Nabi kita suruh bagi sebab, bagi suruh ziarah kubur dan illahnya. Sebab kenapa nak suruh ziarah kubur? Fa innaha tuzakkirul akhirah, kerana kubur itu mengingatkan kamu tentang hari akhirat. Kita nak ingat kepada hari akhirat dengan apa? Dengan kita ziarah kubur. Jadi bila kita ingat ke akhirat, maka kuranglah sikit kerakusan kita nak main dengan benda-benda yang tidak baik kan. Kita teringat ke akhirat, jadi kita tak berani nak buat benda-benda yang tidak baik, sebab kita tahu kita akan pergi ke akhirat nanti bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Muslim yang lain disebutkan pada akhirnya, fazurul qubur fa innaha tuzakkirul maut. Oleh itu, ziarahilah kubur kerana ia mengingatkan kamu tentang kematian. Allahu Akbar. Nabi kita suruh ziarah kubur untuk apa? Untuk nak ingat kepada kematian. Satu hari Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa dia sahabat Uthman ni? Seorang sahabat yang lembut hatinya. Uthman radhiyallahu anhu, dia duduk tepi kubur, menangis dia. Menangis. Hatta yabulla lihyatuh, sehingga basah janggut dia. Subhanallah. Faqila lahu, orang pergi tanya kepada Uthman. Dia kata apa? Ya Uthman, tuzkarul jannatu wan nar fala tabki. Orang dah sebut kepada Tuhan ni syurga, neraka, Tuhan tak menangis. Wa tabki min haza, mu menangis kerana pergi di kubur. Apa Uthman kata? Faqal, tanda hadis ni. Kata Sayyidina Uthman, macam mana aku tak menangis? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah merupakan pintu masuk ke akhirat. Kubur pintu masuk ke akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar. Siapa dia lepas daripada ini siksa kubur, soalan-soalan dalam kubur, maka perjalanan selepas daripada itu mudah. Wa illam yanju minhu. Siapa dia tak lepas, muka nakir mari tanya tak lepas, dia diseksa dalam azab kubur, maka apa jadi? Fama ba'dahu asyaddu minhu, selepas daripada itu lebih dahsyat daripada itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu manzaran qattu illa al-qabru afza'u minhu. Tidak aku tengok satu pandangan kecuali kubur pandangan yang cukup dahsyat. Jadi para jemaah sekalian, kenapa kita hari ini pergi kubur? Kenapa kita pergi kubur hari ini? Tidak rasa pandangan itu menakutkan, bahkan kita suka-suka pula. Sebab kita pergi dengan perasaan yang tidak mengingati mati. Suka-suka ya pergi. Tambah-tambah dengan mari mazhab suah foto ni. Nah, pergi pegang batu nisan nenek, pegang. Ini nenek saya. Duk pegang batu nisan, bukan nak ingat ke mati. Jadi yang kita nak pergi ziarah kubur untuk apa? Disunatkan ziarah kubur kerana ramai ulama mengatakan di antara cara nak melembutkan hati kita supaya tidak rakus sangat ke dunia ini, dengan cara mana? Dengan cara ziarah kubur. Jadi kita kena ingat, kena pergi ziarah kubur. Cuma timbul persoalan hukum masalah perempuan ziarah kubur. Orang perempuan boleh tak boleh ziarah kubur? Boleh. Jawab dah, tak baca lagi. Ada hadis-hadis yang tegas melarang kaum perempuan menziarahi kubur. Larang. Sebaliknya ada pula hadis-hadis yang secara tidak langsung membayangkan bahawa perempuan tidak dilarang menziarahi kubur. Jadi macam mana kita nak taufik di antara hadis ini? Hadis ini kena campur dua. Di antara hadis-hadis yang tegas dan keras melarang ialah hadis berikut. Hadis 259 An Hassan bin Thabit. Tengok Hassan, dia ada alif. Biasa di tempat kita ni kalau nama Hasan dia tulis S dua kali, betul tak? H-A-S-S-E-N. Jadi jawi dia macam ni, Hassan, bukannya Hasan. Kalau Hasan tu salah.
Salah. Tak selari yang Arabnya, yang Jawinya dengan yang Rumi. Hassan. Ini nama Hassan. Hassan bin Sabit radhiyallahu anhu qal la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil qubur. Rawahul Imam Ahmad wa ghairuh. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, mengutuk, melaknat orang-orang perempuan yang selalu sangat menziarahi kubur. Jadi ada di kalangan kita ni suka pergi ziarah kubur. Ada selalu dia kat kubur, makcik-makcik ni. Maka orang ni kena laknat. Hadis sahih. Menurut huraian Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bahawa maksud hadis ini ditujukan kepada orang-orang perempuan yang selalu sangat menziarahi kubur sehingga mencuaikan hak suami dan juga kerana mereka melakukan sesuatu yang dilarang. Seperti tanda itu. Yang pertama, meraung-raung. Pergi kubur duk bertempik. Oh, cucu aku, suami aku, ayah, betul. Dengan ratapan tangisan. Dan yang kedua, tambah. Ini huraian daripada Abu Anas ni. Seperti berhias-hias. Tidak tutup aurat. Sedangkan kubur tu tempat terbuka. Laki-laki pun ada, perempuan pun ada kan. Jadi orang lagu ni pergi, dia kena laknat. Sebab dia pergi bukan nak ingatkan mati. Dia pergi mengganggu orang yang nak mati. Ganggu tak ganggu? Asalnya pakcik ni pergi kubur nak mati. Mari makcik lawa pula atas kubur. Duk tengok kawan tu, terlupa akan mayat. Ini mengganggu ketenteraman awam nama dia. Dia telah mengganggu kedamaian yang ada di kubur itu. Maka orang ni dilarang. Jangan pergi kubur. Terus lagi, pergi pasar pagi senang. Berdasarkan hadis-hadis yang melarang itu, sebahagian besar alim ulama terutamanya daripada mazhab Imam Syafi'i menyatakan ziarah kubur sunat bagi kaum lelaki dan makruh bagi perempuan. Dia mazhab Syafi'i dia ambil jalan tengah. Dia tak kata haram, dia kata makruh. Awana makruh tidak digalakkan. Maksud makruh itu tidak digalakkan. Kalau kaum perempuan melakukan sesuatu yang dilarang semasa berziarah seperti meraung-raung dan ratak tangis, mendedahkan aurat, ada dalam kitab ni. Jadi bukan saya tambah lagi tu. Panel kita pun setuju dah. Mendedahkan aurat. Pergi dengan tak patuh syariah pakaian dia dah. Dengan jambunya keluar. Berjambul setengah orang dia pergi. Nak jirus air mawar di atas kubur. Dengan jambul dia tu. Bercampur gaul dengan kaum laki-laki dan sebagainya. Maka haram hukumnya. Jadi kebanyakan orang pergi kubur ini patuh syariah ke tidak pakaian? Patuh? Tak patuh. Maka dia duduk dalam hukuman haram. Tak boleh pergi. Ada juga sebahagian ulama daripada mazhab Maliki dan Hanafi membolehkan perempuan menziarahi kubur asalkan mereka tidak melakukan sesuatu yang dilarang kerana ada beberapa hadis yang dapat dijadikan alasan. Jadi kumpulan mazhab Syafi'i dia bagi dua, laki-laki sunat, perempuan makruh. Mazhab Hanafi dengan Maliki kata tidak makruh, boleh ziarah. Tetapi dengan alasan apa? Alasan yang pertama, hadis riwayat Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia menyatakan bahawa ia telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan disebut semasa dia hendak ziarah kubur. Cerita ni panjang, begini cerita dia. Nak dengar? Aisyah ni satu malam Nabi masuk dalam rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan supaya pergi ke perkuburan Baqi'. Kan kubur Baqi' itu sebelah rumah dia je. Lama dulu jauh dah. Sekarang ni dekat. Jadi Nabi tak nak ganggu Aisyah. Sebab malam tu malam giliran dia di rumah Aisyah. Maka dia tunggu Aisyah tidur. Bila tidur, dia keluar senyap-senyap. Aisyah pun tak tidur. Dia kata Nabi ni macam lain macamnya, macam nak pergi rumah orang lain ke. Kan isteri ramai masa tu. Biasalah orang isteri ramai tu ada sedikit kebimbangan. Takut bertukar tarikh. Aisyah pun tengok. Nabi SAW bila dia tengok Aisyah diam, Nabi kita keluar perlahan-lahan nak pergi ke kubur Baqi'. Bukan nak pergi rumah bini pun. Nabi kita sangat adil dari segi pembahagian. Jangan duk bimbang. Aisyah pun ikut juga. Ikut belakang Nabi. Dia tengok Nabi buat apa. Rupanya Nabi sedang berdoa untuk ahli kubur. Doa. Bila dia tengok Nabi balik, Aisyah lari cepat. Berlari cepat. Masuk tempat tidur dia. Orang baru sudah berlari. Ini mestilah denyut jantung dia, napas dia bergerak sosang-sosang dah. Nabi kata tidur apa lagu ni?
Jadi Aisyah takut Nabi marah, terus dia tanya, "Ya Rasulullah, kalau orang pergi kubur, bagaimana nak baca?" Cerdik juga dia, belajar terus. Boleh ilmu dengan kita. Maka Nabi pun ajar dia. Jadi Aisyah menyatakan bahawa dia telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan disebut semasa dia hendak ziarah kubur. Lalu Nabi mengajarnya supaya menyebut Assalamu ala ahli diyar. Ikut. Minal mu'minina wal muslimin. Wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Ingat dah? Tak ingat lagi? Kena ingatlah. Bila lagi kubur, baca ni dulu. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Maksud dia, selamatlah, salam kepada kaum muslimin dan muslimat ahli perkampungan. Mana kubur tu dikira kampung. Jadi sekarang ni di tempat kita kalau kubur ditulis tanah perkuburan orang Islam. Elok ditulis tanah perkampungan. Perkampungan. Sebab Nabi sebut minat ahli diyar, tanah perkampungan mayat. Kan dua ya, tempat gedung simpanan. Gedung simpanan dunia ni dua. Satunya tu sampah untuk barang-barang kita, satu lagi kubur untuk kita. Betul tak? Jadi semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang kita yang terdahulu, yang mati dulu, dan orang-orang yang akan sampai giliran. Sampai sini biar kita terasa. Sampai giliran itu kita lah hidup nunggu ini. Kalau kita tak tunggu? Tak tunggu? Tunggu dah. Sesudah itu. Dan bahawa kami juga insya-Allah akan menurut kamu apabila sampai ajalnya nanti. Bila sampai ajal, kita pun nak pergi juga. Kau tak nak pergi? Ya? Kedua, hadis riwayat Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu yang menyatakan bahawa semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang perempuan sedang menangis di sisi sebuah kubur. Nabi tengok seorang perempuan makcik ni duduk menangis dekat kubur. Nabi kata apa? Ya amatallah isbiri ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah Taala dan sabar. Makcik jawab apa? Dia tak tengok siapa yang bercakap. Terus dia marah. Dia kata, ilaika anni. Pergi. Kalau kita tak berambur mau pergi sini. Kacau aku duduk menangis sini. Kenapa? Nabi pergi. Orang mari beritahu, makcik, engkau halau siapa tadi? Engkau halau siapa? Mana aku tahu dia kacau sini tak? Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu. Lantas dia bangun, pergi ke rumah Nabi nak pergi minta maaf. Nak pergi minta maaf. Dia kata apa? Nabi kata innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika permulaan kali pertama berlaku. Yani kali pertama berlaku kita sabar, itu sabar. Lepas kita marah merepek dah, maki sumpah seranah, lepas tu urut dada pula, alhamdulillah nasib baik saya sabar pagi ni. Betul lah gitu? Betul apa? Habis sumpah orang dah baru nak sabar. Maka itu tak jadi, tak betul. Jadi Nabi kata innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika kali pertama berlaku. Lepas kena keluar dah mulut, tak ada lagi sabar. Di antara benda yang keluar tak boleh masuk balik, apa dia? Perkataan. Jadi jangan kata. Maka dua hadis, Aisyah tadi Nabi tak marah. Nabi marah. Apa pergi kubur ni? Nah. Makcik ni pun bila mari minta maaf, Nabi tak kata mu pergi kubur dia. Haram. Lah. Cuma Nabi kata kena sabar. Jadi menurut huraian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, bahawa perkara yang menjadi dalil daripada hadis ini bagi pihak yang membenarkan kaum perempuan menziarah kubur ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan perempuan itu duduk di sisi kubur. Yakni ini menunjukkan kaum perempuan tidak dilarang menziarahi kubur, dan Nabi juga tidak marah kepada Aisyah kerana ikut dia nak pergi ke kubur. Dan bila Aisyah nak belajar cara ziarah kubur, Nabi ajar. Nabi kata, tak payah belajar awak, perempuan tak boleh pergi kubur. Nabi tak larang. Maka itu dalil menunjukkan orang perempuan boleh ziarah kubur, tapi dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan.
Selain itu, kata mereka, tujuan disyariatkan menziarahi kubur ialah untuk menyedarkan orang yang hidup, terutama yang lalai terhadap soal mati dan hari akhirat, dan penyedar itu diperlukan oleh kaum lelaki dan juga kaum perempuan. Jadi orang perempuan nak kata ingat akan mati, nak, maka dia juga perlu kepada ziarah kubur. Jadi kita mengatakan kesimpulan kita dalam bab orang perempuan ziarah kubur, harus boleh orang perempuan ziarah kubur dengan syarat nak mengingati mati ataupun nak berdoakan kepada keluarga dia, dan tidak sekali-kali pergi melakukan perkara-perkara yang mungkar dan tidak baik. Apa dia benda mungkar? Dengan pakaian-pakaian yang tak patuh syariah, dengan percampuran bebas di kubur, maka itu tidak boleh pergi. Jadi kita ambil jalan yang cukup selamat. Kita berpindah kepada ziaratu qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menziarahi makam Nabi. Umat Islam umumnya, lelaki dan perempuan, sunat menziarahi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau kubur orang lain pun kita nak pergi ziarah, apalagi lah kalau kita nak ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana pahala dan kebaikannya amatlah besar. Jadi kita ingat Nabi lah orang yang telah bawa kepada kita risalah Allah Ta'ala, dan melalui jalan Nabi lah kita boleh menyelamatkan diri kita daripada api neraka, insya-Allah. Jadi jangan cakap ziarah kubur ya semangat. Dalam buku Sejarah Madinah yang saya tulis tu, dah beli dah buku tu? Masalah buku tak boleh. Ingat nak tanya dah saat ni, muka surat berapa baca? Tak. Dia kata beli pun dah lah. Buku tu menarik lah. Siapa nak pergi Madinah, nak pergi ziarah umrah ke haji, cari 2 buah buku kena ada. Satu buku Makkah Al-Mukarramah, Sejarah Makkah, satu lagi buku Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah. Jadi dalam adab ziarah Madinah ni, anda duk perhati tengok ramai masyarakat kita ni pergi Madinah semangat belaka nak pergi ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak pergi bagi salam daripada dekat, nak pergi ke Raudhah. Tapi pakaian dia betul-betul macam nak pergi ke stadium Bukit Jalil dengan pakaian sukannya, dengan apa-apa. Kita mengatakan kalau cinta kepada Nabi, kita kena ikut peraturan. Pergi Madinah, nak pergi ziarah Nabi, dengan pakaian kita yang tak patut syariah. Kalau Nabi hidup, berani tak berani pergi? Tak berani kita. Nabi, walaupun Nabi sudah wafat, tetapi adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mesti kita kena buat. Jadi apa cara kita nak ziarah kubur Nabi? Macam biasa, kita pergi bagi salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, jazakallahu anna wa anil muslimin. Jadi kita sebut, ya Allah, Allah Ta'ala lah beri balasan yang sebesar-besarnya daripada kami dan daripada seluruh orang Islam. Jadi assalamu alayka wa ala ahli baiti tayyibin. Jadi kita bagi salam pada Nabi, salam yang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau ada orang yang kisah salam, macam mana nak buat? Setengah orang ni duk baca senarai itu. Assalamualaikum Rasulullah, salam daripada fulan. Kena 10 nama, nyahala di polis. Tak habis baca, sudahlah, delay kata imam. Ada 20 nama lagi. Susah macam tu. Kalau orang perempuan pula belakang tu bukannya senang, nak bersesak-sesak. Jadi kita buat ringkas je lah. Assalamualaikum ya Rasulullah, kita selesai kita. Kalam yang kedua, Assalamualaikum ya Rasulullah, salam daripada orang kiri salam. Habis kita balik, tak sampai 2 minit, 2 saat. Susah tak sama masalah? Apa susah? Ni ada orang bawa senarai, ni susah senarai orang kiri ni. Sebab dia buat siap ada file. Siapa nak kiri salam, masuk nama. Jadi orang pergi tu, orang pergi nak ucap selamat tinggal dia tak. Kau duk mai senarai nama. Akhir kali 3 muka surat kertas kajang duk baca nama dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah Allah Taala sudah beri kemudahan kepada kita. Kita cuma ada orang tanya, tak payah kirim salam, bagi salam sini pun sampai. Jadi tidaklah menjadi masalah nak kirim salam, tapi cara tadi lah yang paling mudah sekali. Kita kata assalamualaikum ya Rasulullah, salam daripada orang yang kirim salam. Kalau kita tak ingat nama dia pun masuklah ke dalam tu. Selesai tak? Alhamdulillah boleh selesai. Kita berpindah kepada lafaz salam. Jadi ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terhad pada masa dan waktu. Bila kita ada kelapangan, ada masa, kita pergi. Ana pernah dapat maklumat, ada penceramah di Madinah, dia pergi ceramah di hotel. Dia kata ibu-ibu dan bapa-bapa, jangan pergi salam ziarah Nabi pada waktu malam. Jemaah ni pening, dia kata. Kenapa?
Dia kata Nabi mau istirahat. Ayat dia sedap. Lah, jemaah mari bagi tahu kepada saya, kata Masya Allah ustaz kita ni. Dia buat Nabi tu macam ayah dia yang nak tidur malam dah. Nabi tu seluruh dunia orang bagi salam pada dia di seluruh, tak ada masa tak. Ada masa. Kita sini gelap, orang di Mekah cerah lagi. Kita sudah cerah, orang lain cerah pula. Jadi 24 jam ni ada je orang bagi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak akan berhenti. Jadi tak tidur dah Nabi. Jangan ada, kita jangan duk kira benda-benda gaib gini dengan otak kita, jangan sekali-kali. Karena itulah saya sebut dalam perbincangan kita tentang alam kubur, kita mengatakan isu alam kubur ini iaitulah benda gaib, amrun ghaibi, bendanya gaib. Jangan pandai-pandai kita bawa cerita, buat cerita nakal, buat cerita karut lah. Itu semua kalau ada hadis, ada mari daripada asar, daripada para sahabat contohnya menceritakan, maka kita ambil. Kalau tak ada, jangan pandai-pandai kita buat dialog sendiri. Malaikat mari muka nakir begini cara, macam cerita. Jangan buat drama tanah kubur kepada benda-benda yang gaib. Jangan buat. Baiklah, selesai cerita makam Nabi. Jadi boleh kita ziarah bila-bila masa saja dengan adab-adab sendiri. Jangan angkat suara, jangan duduk pergi duduk jenguk-jenguk. Ni orang kita tak ni duduk jenguk dalam kubur Nabi tu. Kalau Nabi hidup, awak buat lagu tu, tak nampak kalau jenguk pun. Makam Nabi SAW telah dipatu dengan pagar, dengan besi, dengan apa ni, batu 5 segi. Dibuat oleh zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz semasa nak besarkan Masjid Nabi. Jadi zaman Khalifah Marwan telah mengarahkan Umar bin Abdul Aziz ketika itu menjadi gubernur Madinah. Umar, kita nak runtuhkan hujurat. Hujurat ni rumah-rumah isteri Nabi sekeliling masjid, dan nak dimasuk ke dalam masjid. Umar bin Abdul Aziz bawa surat khalifah, baca dalam masjid. Ketua ulama Madinah pada waktu itu bernama Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah ta'ala bangun membuat rayuan supaya rumah Nabi tidak diusik. Rumah Nabi tidak diusik, biarlah rumah Nabi ini orang mari tengok. Bangun berdiri, angkat tangan sampai kena atap rumah dia. Sampai kena atap. Maknanya rendah ya rumah. Rumah banglo kita hari ni nak buang apa ni, sarang laba-laba jatuh mati syahid tuan rumah. Dan naik pasal kena naik tangga tinggi balik dah. Tinggi. Nabi rumah gitu je. Sa'id bin Musayyib buat rayuan kepada khalifah supaya tidak diusik rumah Nabi. Kata di Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, dia kata apa nak buat? Saya ni gubernur, arahan mari daripada khalifah. Maka terpaksalah diruntuhkan. Jadi bila runtuh, besar masjid, artinya kubur Nabi duduk belakang ada masjid. Maka Umar bin Aziz berijtihad, dia buat 5 sini. Ni arah kiblat kan? Maka yang arah kiblat dia buat segi 5 supaya kita tidak menghadap macam adab ke arah Kaabah. Itu ijtihad Umar bin Abdul Aziz. Maka kita mengatakan kubur Nabi itu telah dijaga oleh para ulama, dan pembesaran Madinah itu bukan sekarang, telah berlaku di zaman tahun 90 lebih, akhir tahun 90 Hijrah, di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Jadi hari ini alhamdulillah huraian lanjut mengenainya akan diterangkan dalam bab haji. Selesai lah kita bab haji sampai hari ini, tanda situ bab haji sampai ke hari ini belum terbit lagi. Dalam Mestikah Hadis jilid yang ketiga. Jilid yang ketiga ini bab puasa dengan zakat saja. Puasa dan zakat. Maka haji itu insya-Allah pihak JAKIM boleh susun balik panel-panel yang akan menulisnya, wallahu alam bila nak keluar, tapi saya dah hurai tadi, memadailah secara ringkasnya insya-Allah. Kita pergi kepada lafaz salam dan doa orang yang menziarahi kubur. Semasa berziarah disunatkan memberi salam pada ahli kubur daripada kalangan muslimin dan berdoa semoga mereka boleh rahmat dan selamat sentosa. Ini diterangkan dalam hadis yang berikut, hadis 260, an Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuhum idza kharaju ila al-maqabir an yaqula qailuhum. Maksudnya daripada Buraidah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajar sahabat-sahabatnya apabila mereka pergi menziarahi tanah perkuburan, supaya tiap-tiap seorang di antara mereka memberi salam dan berdoa dengan berkata, ikut belakang, Assalamualaikum ahlad diyar
minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nah, kalau tengok lafaz dia tu ada lam. Wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kalau pergi baca lagu ni, nangis tak nangis kat kubur? Nangis kita tak? Gini kok dia main. Assalamualaikum, tengok tahan tak apa. Bila nak menangis lagi tu? Begitu baca dengan perasaan. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin minal mu'minina wal muslimin. Tengok. Wa inna insyaallahu bikum lanahiqun. Jadi kami juga akan ikut kamu. Ngak mari perasaan nak mati. Ataupun perasaan nak lari. Ya. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Jadi kita mintalah sebagai Allah Taala beri kepada rahmat, selamat sentosa kepada kami dan kepada kamu. Sama. Kalau kita itu ziarah kubur secara umum. Hadis sahih diriwayat oleh Imam Ahmad, Muslim dan lainnya. Boleh juga dengan lafaz lain seperti yang diterangkan dalam beberapa hadis yang lain. Di antaranya hadis Tirmizi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa melalui tanah perkuburan Madinah telah berpaling menghadap ke kumpulan kubur itu sambil memberi salam dan berdoa seperti berikut. Kata, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yaghfirullahu lana wa lakum. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Lebih kurang ya makna dia. Salam sejahtera pada kamu wahai ahli kubur. Semoga Allah mengampunkan kami dan kamu. Kamu adalah orang-orang yang mendahului kami dan kami pula akan menurut kamu apabila sampai gilirannya. Dan juga seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah seperti hadis pergi ke Baqi' tadi yang lepas kan. Abailah kita tamat ada peraturan dan cara ziarah kubur. Jadi kalau kita pergi ziarah tu kubur kita kenal, tanda situ. Ini secara umum. Sekiranya ada kubur yang kita nak ziarah khas, seperti kubur mak kita, ayah kita, salam khas kita. Assalamualaikum ya abi. Assalamualaikum ya ummi. Boleh. Assalamualaikum ya jaddah. Kalau nenek perempuan. Assalamualaikum ya jaddi. Datuk. Kok Melayu pun tak apa. Assalamualaikum wahai atuk. Boleh. Ya, boleh semua. Yang pentingnya orang kita kenal kita sebut dia. Sebab dia akan jawab. Kan dalam siri yang lepas kita dah bincang, orang mati tu tahu siapa dia ziarah dia. Tahu tak tahu? Cuma kalau tak pergi ziarah lama pun dia tak tanya. Dia tak atas SMS hari lama tak mari. Tapi itu dia benda alam barzakh. Tak usah duduk kira dengan otak kita. Tak boleh nak kira. Baiklah kita pergi kepada adab peraturan dan cara ziarah kubur. Ni kita nak adab peraturan. Menurut huraian para ulama rahimahumullah, orang yang berziarah dituntut melakukan seperti berikut. Yang pertama sekali adalah dia bersih daripada hadas. Jadi sunat kalau ada wuduk. Tidak syarat. Tak ada wuduk pun tak apa, yang ada wuduk tu. Jadi kalau orang perempuan haid macam mana? Nak ambil wuduk. Adakah orang haid tak boleh pergi kubur? Jawabnya tidak ada larangan. Yang ada larangannya yang tak ikut syarat tadi. Pergi dengan tabarruj, dengan berhias-hias, dengan tak tutup aurat, bercampur, itu tak boleh. Yang kedua, sebaik-baik saja sampai di tanah perkuburan, sunat memberi salam secara umum kepada ahli kubur. Dengan menyebut salah satu daripada lafaz salam yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya seperti yang telah diterangkan dalam hadis-hadis yang lalu. Jadi kita ingatkan hadis yang lepas, sudah ada, boleh hafal lah. Ada setengah kubur tu dia tulis siap dah dekat pintu kubur tu. Kalau yang tak ingat apa boleh baca kat situ. Tapi eloknya kita baca sendirilah, kan? Hafal. Setelah sampai berhampiran kubur kerabat atau sahabat kenalan, hendaklah berdiri rapat di tepi kubur dengan menghadap muka si mati. Mati kan dia hadap ke arah kiblat tu, kita berhadap dengan dia. Sambil memberi salam secara khusus kepadanya. Contohnya kalau si mati itu ayah kita,
Maka sahabat salam, assalamualaikum wahai ayahku. Arab Melayu. Sedap kau Arab lagi tulis. Assalamualaikum ya abati. Sedap kan bunyi tu. Ni assalamualaikum wahai ayahku. Jadi campur Arab Melayu. Boleh lah, tak ada masalah. Tapi kalau boleh Arab tu cantik. Tulis assalamualaikum ya abati. Dan kalau ibu, assalamualaiki ya ummah. Ya ummi boleh. Demikianlah seterusnya kepada kaum kerabat. Jadi kalau pakcik kita, pakcik assalamualaikum pakcik, makcik, dah siapa-siapa kita lah, mak ngah, mak ada. Demikianlah seterusnya kepada kaum kerabat dan sahabat kenalan. Beri salam dahulu disertakan dengan panggilan yang biasanya kita berbahasa dengan mereka. Mak ngah, mak lang, pak ada, apa lagi, pak lang, pak cik, nah, uncle apa boleh atas kubur. Malaikat dengar kata, lekat lah ni, orang putih nyoba. Tidak jadi masalah lah, benda mati ni mati lah. Semasa mereka hidup dahulu, boleh kita berbahasa panggilan kata nama yang kita guna waktu hidup dulu. Dalam sebuah hadis diterangkan, apabila seorang Islam lalu di hadapan kubur seorang Islam yang dia kenal dahulu, apalagi menziarahinya secara khusus, lalu ia memberi salam kepadanya, maka si mati itu, yakni ruhnya, bukan sahaja membalas salamnya, tapi juga mengenalinya. Dia akan kenal siapa dia mari itu. Bahkan si mati lebih lagi bergembira jika salam orang hidup itu disertakan dengan doa baginya, seperti diterangkan dalam sebuah hadis yang lain. Jadi Nabi kita pergi doakan kepada ahli kubur. Nabi kita pergi ke Baqi', kerja dia apa? Yastaghfir, minta ampun. Jadi bila kita begini, assalamualaikum fulan, kita doa, ya Allah, ampunkanlah dosa orang ni, jadikanlah kuburnya raudatun min riyadil jannah, jadilah kuburnya taman syurga. Doakan. Maka dia gembira mari. Tapi kalau setakat mari tak, ni member saya dulu ni, my friend, the best friend, satu kelas dulu. Lepas tu pakai nyok-nyok lagi ya. Tak doa. Dia ni mari buat apa yang kata dia kubur. Jadi mana tidak ada interaksi yang baik. Yang keempat, selepas memberi salam, sunat membaca Quran dan menghadiahkan pahala kepada si mati. Jadi ini memang ada sebutlah dalam kitab-kitab fiqh kita sebut. Cuma kata di para ulama, kalau baca Quran apa nak buat? Selepas membaca Quran adalah menghadap kiblat dan berdoa untuk si mati, semoga Allah mengampuni dosanya dan melimpahkan rahmat kepadanya, kerana doa yang didahului bacaan Al-Quran lebih diharap makbulnya. Jadi boleh katakan dalam kitab-kitab fiqh kita menyebut tentang adab ini. Cuma kalau kita cari dalam sudut riwayat lah, dari sudut riwayat yang sahih, yang jelasnya, tidak didapati bahawa Nabi ataupun para sahabat setiap kali pergi kubur mereka akan baca Quran. Tapi berdoa, minta istighfar, itu memang wajib, memang warid. Yang sahih. Baiklah. Kita berziarah pula kepada kubur ibu bapa. Kubur mak ayah kita macam nak ziarah. Menziarahi kubur kaum kerabat, terutama sekali kubur ibu bapa, adalah sunat muakkad dan besar pahalanya. Jangan tunggu hari raya nak pergi ziarah kubur ni. Pergi hari kita ada kelapangan, rasa ingat ke ayah, pergi kubur. Ni tak ni, dia punya jadual tetap dah. Oh, hari raya mesti ziarah kubur, hari lain tak ingat ke mati ke? Seperti yang diterangkan dalam hadis-hadis Nabi, makin bertambah pahalanya jika kubur bapa diziarahi pada setiap hari Jumaat dan dibacakan Yasin di sisinya. Hari Jumaat dia baca Yasin. Memang cerita ini sudah ada dalam kitab kita. Dalam kitab ni dia panggil I'anatul Talibin. I'anatul Talibin ni syarah pada Fathul Mu'in. Cuma ada hadis yang menyebut, tanda hadis ni, man dakhalal maqabira, siapa dia masuk kubur, faqara'a surat Yasin, dia baca surah Yasin, khaffafallahu anhum, maka Allah Ta'ala ringankan azab mereka, wa kana lahum bi'adadi man fiha hasanat, maka dia boleh pahala bagi setiap orang yang ada dalam kubur itu. Tapi tanda hadis ini, Al-Imam As-Sakhawi kata apa? Ahsinu la yasih. Pada kajian saya, hadis ini tidak sahih. Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi juga mengatakan tidak sahih. Bahkan ada ulama lain pula mengatakan hadis itu terlalu lemah dia punya sandaran. Jadi itu dari sudut hadisnya. Kalau ada hadis sahih memang kita akan tulis jelas. Itulah di antara sunnah yang dilakukan ketika ziarah kubur.
Tapi jangan kita kena jelas dalam masalah ini, di antara sampai pahala kepada orang mati memang sampai. Dalam kitab At-Tahawi, Syarah At-Tahawi, dan juga dalam kitab Imam Nawawi mengatakan pahala sampai kepada orang mati. Kita sedekah ke, kita buat apa saja, pahala sampai kepada mak ayah kita, boleh sampai. Dan cuma cara-cara kaifiat bagaimana nak bagi pahala itu kita kena perbincangan. Macam ada orang ni contohnya dengan cara-cara penswastaan, dengan cara-cara yang mana itu kita kena fikir. Sebab benda pahala ni benda berkait dengan keikhlasan. Kalau anak dia berdoa, anak dia baca, anak dia hadiah, insya-Allah benda tu sampai. Jadi kelebihan mengenang ibu bapa dengan doa dan dengan menziarahi kuburnya membawa kebaikan bukan sahaja kepada anak-anaknya yang soleh, tetapi juga kepada anak yang derhaka. Anak derhaka apa, kalau dia pergi doa kepada ayah dia, jadi juga. Dalam sebuah hadis diterangkan anak derhaka yang kematian kedua ibu bapa, kemudian ia menyesal dan bertaubat dan sentiasa berdoa untuk mereka, nasya diampuni Allah dan dikira sebagai anak yang taat. Jadi ada channel lagi boleh menyelamatkan dia. Tengok nota 212 dalam pada kitab I'anatul Talibin. Jadi anak sudah semak dalam kitab I'anatul Talibin, Tuan Syekh kita rahimahullahu taala, dia tidak menyebut dari sudut sandaran dia, cuma dia sebut sedemikian. I'anatul Talibin jilid yang kedua, dalam bab ziaratul kubur. Ma min ahadin yamurru biqabri akhi man zara qabr abawahi. Siapa dia ziarah kubur dia, mak ayah dia pada hari Jumaat, maka diampunkan. Jadi kata di muhakkik, dia kata apa? Lam aqif alaihi fil mustadrak wa rawahul Baihaqi fi syu'ab min hadisi Muhammad ibnu Nu'man. Dan kata sebagian ulama, rawi itu muttaham, mana hadis dia terlalu lemah. Jadi itulah yang disebut dalam kitab kita ni ada belaka. Tapi nak cari hadis agak sukar, kerana muhakkik dia pun cari, dia kata ada masalah dari sudut kesahihannya. Baiklah, kita pergi kepada masalah yang terakhir. Orang mati sentiasa berhajat kepada doa untuknya. Orang mati berhajat benar dia. Dan doa anak itu di antara 3 perkara yang kita ingat. Bila mati seorang anak Adam, apa lagi yang tinggal? 3. Yang pertama, sedekah jariah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, anak yang saleh. Jadi tadi kata anak tak soleh pun boleh juga. Biasanya anak yang tak soleh ni dia berdoa ke tak? Maka Nabi gunakan min babil ghalib. Kebiasaannya anak yang soleh lah dia ingat kepada ayah. Maka Nabi katakan doa anak yang soleh. Jadi doa ini sentiasa ditunggu oleh mak ayah. Mak ayah kita tak tunggu dah kita pergi pacak bunga atas kubur dia ke. Tak, pergi tak dia tunggunya apa dia? Doa, istighfar, dan apa yang kita buat tentang sedekah dan sebagainya untuk mak ayah kita, bagi dia. Jadi kalau kita ingat sedekah, bawa RM3 lah pergi masjid. 1 untuk kita, 1 untuk mak, RM1 untuk ayah. Jadi bagi 3. Dan kenanglah daku dalam doamu. Rayuan ini bukan saja terpancar dari hati orang yang hidup terhadap orang yang hidup, tetapi sentiasa dirayukan juga oleh orang yang telah mati. Dalam hadis ini diterangkan, dia kata apa? Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariq yantaziru da'watan talhaquhu. Orang yang mati dalam kuburnya adalah seperti orang yang sedang tenggelam meminta pertolongan. Orang tergelar air, lemas. Siapa dia boleh tolong dia? Orang darat turun dah. Campak dia punya pelampung, bagi tali. Jadi orang sudah mati tu tamat dah. Kalau dia tak ada ibadat lagi, tak bertambah dah. Kecuali dia ada tanah-tanah wakaf dah. Ataupun anak dia yang berdoa, kawan-kawan dia berdoa. Ia menunggu sampai kepadanya rahmat sesuatu doa daripada anaknya atau saudaranya ataupun sahabat handanya. Apabila rahmat doa itu sampai kepadanya, maka tidaklah terkira sukacitanya dan dirasainya rahmat doa itu lebih berharga daripada dunia dan segala isi kandungannya. Sebenarnya hadiah orang-orang yang hidup pada orang yang mati ialah doa dan istighfar. Jadi hadis ini tanda itu, hadis kata orang mati ni menunggu-nunggu doa tu sahih hadis. Tapi hadis yang kita baca ni, Al-Baihaqi meriwayatkannya dari dalam kitabnya Syu'abul Iman. Al-Baihaqi
meriwayatkan daripada Syu'abul Iman, dia kata apa? Kata di Imam Az-Zahabi, tulis, kata Az-Zahabi, munkarun jiddan. Hadis ini terlalu mungkar. Kata di Al-Iraqi fihi Al-Hasan bin Al-Wahid, jadi panjanglah dia punya riwayat, yang pentingnya hadis itu tidak sahih. Dan juga dalam hadis ini pun sukar untuk kita nak cari bahawa roh orang-orang mati datang beramai-ramai ke langit dunia dan tiap-tiap malam dan berhenti bertentangan dengan rumah-rumah mereka masing-masing. Tiap-tiap satu roh di antaranya menyeru berkali-kali dengan suara yang hibah dan sayu, katanya, wahai ahli rumahku. Kalau dengar malam-malam suara orang panggil itu, buka tingkap cepat-cepat, ayah balik. Wahai kaum kerabat dan anak-anakku, wahai orang-orang yang telah mendiami rumah kami dan yang telah membahagi-bahagi dan menerima harta pusaka peninggalan kami, adakah siapa di antara kamu yang masih ingat kepada kami atau yang pernah memikirkan keadaan kami yang sedang berada di alam barzakh? Kenallah kami dan bantulah kami dengan doa-doa dan amal-amal yang soleh. Semoga Allah Ta'ala memberi rahmat kepadamu. Setelah berpuas menyeru dan merayu, kembalilah kumpulan roh itu ke tempat masing-masing untuk datang lagi pada malam yang berikutnya. Jika ada yang mendoakannya, kembalilah ia dengan segera. Jika tidak, kembalilah ia dengan hibah dan hampa. 214. Hadis ini disebut dalam kitab fiqh, I'anatul Talibi. Jadi dalam kitab hadisnya sukar untuk kita nak mengatakan, kerana benda ni benda gaib. Ruh ni tidak kembali lagi ke alam dunia ini setelah dia keluar. Jadi dia tak balik lagi. Jadi kita baru ni kita dah bincang tentang adakah ruh boleh balik ataupun tidak. Maka para ulama mengatakan ruh tidak pulang lagi, sebab dia duduk di alam dia yang tersendiri. Jadi riwayat-riwayat seperti ini perlu kepada penelitian pakar-pakar ilmu hadis, supaya kerana benda masalah gaib perlu kepada dalil yang jelas, kerana kita tahu benda itu benda gaib. Tapi para ulama mengatakan ruh tidak akan kembali lagi setelah keluar ya daripada alam dunia ini, dia duduk di alam dia. Kedua-dua hadis ini menerangkan setakat mana berhajatnya orang yang mati berdoa orang yang hidup. Sebab itulah kita diberikan panduan dalam Al-Quran supaya sentiasa berdoa memohon rahmat bukan sahaja bagi dirinya, ibu bapanya dan kaum kerabatnya, tetapi juga umat Islam umumnya yang hidup dan yang telah mati. Yang hidup dan yang telah mati. Alhamdulillah. Tengok di nota 215, di antaranya ayat 41 surah Ibrahim dan ayat 10 suratul Hasyri, ayat 2 nota 216, jika si mati orang yang soleh, maka doa itu dapat meninggikan darjatnya. Dan jika ia berdosa, maka doa itu dapat menyelamatkan dia daripada azab atau meringankan tanggungjawabnya. Jadi pandangan ini diambil daripada kitab Tanwirul Qulub. Jadi alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus salihat. Kita mengatakan alhamdulillahi awalan wa akhiran. Dan segala puji bagi Allah Taala dan pada awalnya sampai ke akhirnya. Kita mula kitab kita ni berapa bulan? Cuba tengok. Kitab saya dulu kena banjir dah. Ni kitab lain. Berapa hari bulan dulu kita tengok permulaan ngaji dulu. Ya. Mula pada 14 9 2013. 8 Zulhijjah. Zulqa'dah. Zulhijjah saya pergi haji. Itu pun fakta tahqiq tu. 1400 1434. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah kita mulakan kitab kita ini pada 14 hari bulan 9 2013 bersamaan dengan 8 Zulqa'dah 1434, dan pada hari ini Sabtu 10 hari bulan 3 2017 bersama dengan 12 Jumadil Tsani 1437, bermakna hampir 3 tahun nak khatam kitab kita ni. Alhamdulillah, awalan wa akhiran sempat juga kita khatam sebelum kita mati. Jadi kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
Jadi alhamdulillah dengan khatamnya kita ini, kami mohon pada Allah Azza wa Jalla supaya Engkau berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkati, dapat beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan sunnahnya dan beramal dengannya, serta jauhkan kami daripada segala perkara yang tidak baik. Allahumma jannil fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, jauhkan kami daripada segala benda yang keji, benda yang mungkar, benda yang tidak baik, dan dari segala perkara-perkara yang boleh memesungkan kami daripada landasan yang Engkau redai, ya arhamar rahimin. Serta berikanlah kepada kami keikhlasan dalam belajar, ketekunan dalam menuntut ilmu, dan kekuatan dalam beramal dengannya, ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu bapa kami, orang-orang yang kami sayangi, di kalangan sama ada mereka yang masih hidup atau yang telah mati, dan semua keluarga kami dan anak cucu kami, ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah dengan tamak ini ada dua perkara yang saya nak umumkan. Yang pertama, insya-Allah saya bercadanglah nak baca kitab penawar bagi hati untuk yang berikutnya. Boleh? Kalau tak mau, hati kita sudah ditawar, memang ditawarkan. Ada yang dah belajar tapi ilmu ni perlu digelak. Jadi saya syorkan supaya bawa kitab ni. Kitab yang telah saya syarah ni. Ni ada kata apa pula biru kuning ni? Tak ada kena-mena dengan warna. Yang kuning ni color. Harga dia RM50. Cok mahal sikit, lagi banyak pahala kan. Deh. Tutup. Ni. Off.